Pembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada penghujung surah As-Saff. Pada kali ini masih lagi membincangkan ayat yang ke-10, 11, 12 dan 13 daripada surah yang mulia ini. Rujuk pada muka surat 555, jilid yang ke-9, tafsir Ibn Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itu yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan masuk kamu di tempat tinggal yang baik di syurga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi kurnia lain yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi telah kita huraikan kaitan ayat ini dengan permintaan para sahabat, iaitu mereka ingin satu pintu, satu peluang untuk melakukan kebaikan, yang mana kebaikan itu mereka dapat mengatasi pahala orang sebelumnya. Kata Al-Imam Al-Baghawi yang tafsirnya, mungkin ia berkaitan dengan perang Badar, yang mana para sahabat yang terlibat telah pun mendapat julukan nama sebagai nama timbangan mereka Al-Badri, panggilan yang sangat mulia, pangkat yang sangat besar di sisi Allah SWT, sehingga Nabi telah menyatakan i'malu ma syi'tum fa innahu qad ghafara lakum ataupun qad ghufira lakum. Wahai sekalian ahli Badar, buat apa saja yang kamu inginkan kerana dosa kamu telah diampunkan. Bukanlah hadis ini bermaksud membenarkan mereka buat maksiat, bukan, tapi nak menunjukkan tingginya pangkat golongan Badri ini yang telah pun mendapat keutamaan pangkat itu dan juga mendapat nilai ibadah jihad yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara di kalangan mukminin menunjukkan semangat perlumbaan yang ada dalam diri mereka untuk melebihi orang lain. Ini satu sikap ataupun kualiti yang sangat baik. Tapi ada di kalangan mereka yang bertanya demikian, tapi bila sampai perintahnya telah meninggalkan perkara tersebut. Samalah seperti yang berlaku dalam kisah berkaitan dengan putusan Nabi Bani Israel, yang mana mereka minta kepada Nabi mereka supaya ditunjukkan satu peluang jihad, tapi bila diberikan peluang itu mereka meninggalkannya. Alam tara ilal mala'in Bani Israel min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bila dibangkitkan Talut untuk melawan Jalut, maka mereka menolak, padahal Talut telah diberikan keutamaan di sisi Allah. Wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Allah beri keutamaan kepada Talut, iaitu kelebihan badan yang kuat dan juga ilmu, pun mereka tolak. Maka ini ada sikap di kalangan kaum munafikun yang berakhir dengan menarik diri daripada perangan Uhud bila ia difardukan, dan itulah yang berlaku tempelak daripada Allah terhadap golongan yang bersifat demikian. Saya juga telah huraikan kepada tuan-tuan betapa ayat yang berkaitan dengan galakan ini selalu Allah gunakan istilah tijarah, dan tijarah ni di antara perkataan yang pelik dalam bahasa Arab, kerana jarang-jarang perkataan yang bersifat demikian strukturnya. Ta, jim, alif. Jarang, tak banyak perkataan seperti itu. Kalau kita lihat pada analisis bahasa sintaksnya, maka kurang perkataan seperti itu digunakan dalam bahasa Arab. Tapi dia adalah satu perkataan yang menarik kerana ia berkaitan dengan keuntungan. Maka Allah Taala mengajar umat Islam dalam berfikiran akhirat, jadikan mindset kamu di sudut kalkulator akhirat kamu aktif berfikir tentang ganjaran yang Allah peruntukkan. Allah Maha Kaya. Allah menjanjikan untuk seseorang kita pergi sembahyang subuh seperti pahala qiyamul lail sepanjang malam, salat sebelum subuh, nilainya 2 rakaat itu mengatasi pahala, menceritakan kelebihan keutamaannya melebihi dunia dan sisi kandungnya. Ganjaran-ganjaran akhirat ni perkara-perkara yang sifat besar-besar, maka dengan sebab itu kena rebut. Mana ada orang berniaga dan menjanjikan keuntungan lumayan seperti itu berbanding dengan keuntungan berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bila kita baca kisah para sahabat, dia sangat mengkagumkan. Seperti kisah seorang perempuan yang bernama Khansa, nama sebenarnya Tumadir bin Amr bin Al-Harith, merupakan seorang wanita yang mulia, wanita yang terkenal dengan quwwatus syakhsiyah dan juga huriyatir ra'yi, terkenal dengan pribadi yang unggul, yang hebat.
berkahwin beberapa kali, suaminya meninggal dunia, tapi dikurniakan anak-anak yang hebat. Dia ni bila kita baca Syiar Alamin Nubala, bila dia masuk Islam, aslamat ma'ahum wa hasuna islamuha wa kan islami ta'sir kabir ala syakhsiyatiha. Ini bagaimana peranan Islam itu masuk dalam dirinya, merubah peribadinya menjadi seorang wanita yang hebat. Ni Khansa ni, beliau seorang yang terkenal dengan balaghatil kalam, balaghati asy-syi'r. Dia ni terkenal dengan kata-katanya, fasahati lisan. Nabi SAW pun suka mendengar kata-katanya. Kan Nabi SAW yastanshiduha fayu'jibuhu syi'ruha. Nabi menyuruh dia untuk mendeklamasikan puisi, dan Nabi sangat kagum dengan puisi-puisinya. Tuan-tuan, saya nak cerita ni supaya memberi kesedaran kepada umat Islam tentang peranan ini yang makin hari makin ditinggalkan. Bila manusia disibukkan dengan macam-macam kegiatan, ketika umat Islam dibantai habis-habisan di Palestin, umat Islam di mana tempat dan dunia tak aniaya, di Kashmir dan sebagainya. Tapi umat Islam di negara kita masih sibuk lagi berniaga benda-benda yang tak sepatutnya, berniaga benda-benda yang pemangkin kepada seksual, berniaga kepada pakaian-pakaian yang tak sepatutnya. Kita nampaknya amat ketinggalan berbanding dengan mereka yang memahami yang telah saya sebutkan bila Allah menyatakan law kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tu frasa in kuntum ta'lamun, bagi memberikan kefahaman kepada mereka untuk mereka mengetahui bahawa orang yang tidak ambil peduli ni adalah orang yang tidak faham, orang jahil, orang bodoh, orang rugi sebenarnya. Jadi saya bawakan kepada tuan-tuan kisah bila datang seruan untuk peperangan pada masa itu, maka Khansa ini tanpa berlengah lagi telah menyuruh anak-anaknya untuk pergi. Wa qabla ma'arakatil Qadisiyah jama'at auladahal arba'ah wa hathathum al-qitali wal jihadi fi sabilillah. Ini Khansa ni, wanita yang mulia bernama Tumadir ini, mengumpulkan anak-anaknya dan memberi semangat jihad kepada mereka, berkata, wahai anak-anakku sekalian, ingat baik pesan ibu bahawa ma khuntu abakum, aku merupakan seorang wanita mulia, aku tak pernah khianat pada bapa kamu. Anak-anaknya itu mempunyai bapa berbeza-beza, tapi dialah ibu mereka. Wala fadhahtu khalakum, aku tak pernah pun membuat apa-apa perkara skandal yang memalukan terhadap keluarga kita, mertua aku, pada keluarga kamu. Aku tidak pernah menghina hasabakum, keturunan kamu, kemuliaan kamu. Wala ghayartu nasabakum, aku tak pernah tukar nama nasab kamu. Wa ta'lamuna ma a'adallahu lil muslimin min thawabil jazili fi harbil kafirin wa alamu anna ad-daral baqiyata khairun min ad-daril faniyah. Kata-katanya yang sangat hebat. Wahai anak-anak sekalian, ibu pesan pada kamu ya bahawa kehidupan dunia ni hebat macam mana pun takkan menyamai setitik nikmat dekat akhirat tu. Maka dia bacakan ayat untuk anak-anaknya surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat terakhir pada surah Ali Imran ayat ke-200. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah, sabarlah dan kuatkan kesabaran kamu, dan berjihad di jalan Allah, dan takutlah kamu kepada Allah supaya kamu beroleh kemenangan. Maka wahai anak-anak sekalian, ibu nak kamu pergi berjihad. Pergilah, ughdu ila qitali aduikum mustabsirin. Pergilah kepada musuh kamu dalam keadaan buka pintu hati kamu, yakini akhirat itu, lupakan segala nikmat dunia. Wabillahi ala a'dahi mustansirin. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, kembali berita kepada Khansa selepas perang Qadisiyah ini, balaghaha naba ustishhadi auladihal arba'ah. Sampai berita kepada Khansa ni tuan-tuan, berita kesyahidan keempat-empat anak lelakinya. Dulu masa dia jahiliah, ketika kematian suami, ketika kematian saudara, dia punya ritha, dia ada satu syair dalam bahasa Arab ni, kalau kita belajar ada fannu ritha, maknanya satu bentuk kesenian dari sudut menangisi kematian. Dia punya syair tu punya indahnya dikaji orang, bagaimana dia begitu marah kepada pembunuh saudaranya sampai dihafal orang syairnya begitu indah. Tapi sekarang empat-empat anaknya mati syahid. Apa dia kata tuan? Dengan bangganya dia bersujud syukur dan berkata, wallahi inni as'aluka an yajma'ani ma'hum fi mustaqar rahmatih. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta syafaat kepadamu dengan kewafatan keempat-empat anakku sebagai syuhada, supaya aku dapat berhimpun bersama mereka dalam ketapan rahmatmu di akhirat. Tengok tuan-tuan, ini adalah seorang wanita yang mulia yang akhirnya mati pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kira-kira pada tahun 24 Hijriah. Cerita-cerita macam ni kita kena baca supaya umat Islam diberi kesedaran dan jangan tidur dan jangan sibuk dengan benda-benda bersifat melalaikan ketika saudara-saudara Islam mereka sedang disembelih, dianiaya, dibantai habis-habisan. Ketika orang satu dunia sibuk masuk Islam, berjuang, berjalan berkilometer untuk mengetahui Islam, seperti berlaku di Amerika. Seorang budak muda berjalan lebih pada 10 km untuk sampai ke masjid terdekat kerana dalam hatinya penuh dengan contradiction. Dia tidak faham tentang agamanya, maka dia mencari kebenaran dan jumpa dengan Islam. Menangis orang mendengarnya tuan-tuan, jalan berkilometer. Cerita-cerita seperti ini kita kena tanam pada jiwa umat Islam, bukan menjual benda-benda yang pelik-pelik dan membuang masa pada perkara-perkara yang sia-sia, melangok, menceritakan perkara-perkara hiburan. Maka ini umat Islam adalah umat jiddiyah, umat yang bersifat dengan serius. Apa mereka buat itu memang kerana Allah. Berniaga tidak salah, tapi berniaga yang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan harta yang halal, mengajak orang kepada kebaikan. Jadi dapat kita lihat bagaimana hebatnya Fi Khansa tatajalla suratul umumah ala wajhiha as-sahih
sahih. Ini bagaimana bezanya selepas dan juga sebelum Islam. Inilah yang Allah nyatakan surah Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasalihatu qanitatun hafizatu lil-ghaibi ma hafizallah. Inilah dia wanita salihah yang tunduk, yang menjaga maruah dirinya sama ada di hadapan ataupun di belakang dalam keadaan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pernah dengar tak kisah seorang wanita yang mulia bernama Atikah. Atikah ni yang menjadi janda kepada 4 orang syuhada. Lam yatazawwajha rajulun min sahabati illa kanat nihayatu syahada. Sampai ada dikatakan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, wallahu a'lam, ada mengatakan Sayyidina Umar berkata, "Man arada syahadata falyatazawwaj bi Atikah." Siapa yang nak mati syahid, kahwinlah dengan wanita bernama Atikah ini. Atikah ni seorang perempuan yang sangat cantik tuan-tuan, sangat jelita. Perkahwinan pertamanya adalah bersama dengan Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Abu Bakar ni kita semua tahu peranan besarnya dalam penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Ni anak Abu Bakar, ni Abdullah bin Abi Bakar, anak sulung kepada kepada Abu Bakar. Ni Abdullah bin Abi Bakar ini berkahwin dengan wanita yang hebat, yang mulia, yang cantik, yang bertakwa, namanya Atikah. Atikah bin Zaid bin Amr bin Nufail. Kisah abangnya iaitu Sa'id bin Zaid, iaitu suami kepada Fatimah. Sa'id bin Zaid adalah sepupu kepada Umar Khattab radhiyallahu an. Dan kisah yang sampai kepada kita seperti diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis keislaman Sayyidina Umar berkaitan dengan apa yang disaksikan di rumah adiknya Fatimah binti Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid itu. Jadi Atikah bin Zaid ini adalah adik kepada Sa'id bin Zaid yang merupakan iparnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Jadi Atikah binti Zaid bin Amr adalah saudara perempuan kepada seorang lelaki yang mulia, Sa'id bin Zaid, yang merupakan ahad al-ashara al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang sahabat yang mula-mula masuk syurga, seorang daripadanya bernama Sa'id bin Zaid. Kisah perkahwinan Atikah dengan Abdullah bin Abi Bakar ni sangat menarik, sehingga diriwayatkan bahawa pernah Abdullah bin Abi Bakar tidak hadir sembahyang berjemaah, bukan sembahyang Jumaat ya, tidak hadir sembahyang berjemaah kerana beliau berada bersama isterinya Atikah. Ialah dia begitu rapat dengan isterinya Atikah. Ini perkara berkaitan dengan perkahwinan, maka si Abdullah bin Abi Bakar tidak hadir sembahyang berjemaah. Sayyidina Abu Bakar melihat puteranya Abdullah masih lagi di rumah. Jadi Abdullah bin Abi Bakar ni tidak pergi sembahyang berjemaah, menyebabkan Sayyidina Abu Bakar sangat marah. Lalu berkata kepada puteranya Abdullah itu, "Kalau beginilah keadaan kamu berkahwin, melalaikan kamu daripada Allah, ceraikan kamu akan isi kamu itu." Ini perintah seorang siddiq. Maka Abdullah terpaksa menceraikan isinya Atikah. Lalu bagaimanapun hidupnya tidak keruan, dia masih lagi menindui, mencintai Atikah, tidak bersalah, dan Atikah pun menyintainya sepenuh hati. Tuan-tuan hati dan dikasihan, akhirnya melihat keadaan itu, Abu Bakar membenarkan untuk merujuk Atikah, membenarkan puteranya Abdullah untuk merujuk Atikah. Maka berkahwinlah mereka semula. Dan wallahu alam disebut oleh ashabus siyar bahawa Abdullah bin Abi Bakar ini terkena panah dalam Hisar Taif, dalam perangan Taif bersama Rasulullah, dan wafatlah beliau dalam perjalanan pulang ke Madinah. Maka dia jadi seorang syahid. Maka selepas itu dipinang pula Atikah ni habis iddahnya oleh Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu an, adik pada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, pun mati syahid, iaitu Zaid bin Khattab. Mati syahidnya si Zaid bin Khattab dalam perang Yamamah ni, Sayyidina Umar pula meminangnya selepas habis iddahnya. Maka berkahwin Sayyidina Umar dengan Atikah sebagai suami yang ketiga. Dan kita pun tahu bahawa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an pun mati syahid ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka selepas itu dipinang Atikah ni oleh Zubair bin Awam radhiyallahu an. Zubair bin Awam juga mati syahid ketika berlaku perbezaan persisihan politik pada masa Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Maka kesemua suami yang berkahwin dengannya mati syahid. Maka benarlah kata-kata yang telah menyebutkan bahawa man arada syahadata falyatazawwaj bi Atikah. Siapa yang nak mati syahid, maka berkahwinlah dengan Atikah, wanita yang cantik jelita ini, yang mulia ini. Tujuan saya bawa kisah ini tuan supaya kita faham introduction kepada jihad ini, kedudukan, kemuliaan orang beriman, dan satu peringatan daripada Nabi kita SAW terhadap bahaya bila meninggalkan jihad ini. Lau taraktumul jihada fi sabilillah. Apa akibatnya? Nanti saya akan huraikan dalam kuliah akan datang. Bila seorang meninggalkan jihad, maka dia akan ditimpa penghinaan. Beri kesedaran selalu kepada orang keliling kita, anak-anak umat Islam, siapa sahaja jika kita di bawah naungan kita, tentang memahami jihad dalam konteks masa yang perlu ada disuburkan. Bukan berarti kita mengangkat senjata bunuh orang bukan Islam dengan sewenang-wenangnya, bukan begitu maksudnya. Tetapi izzah, kemuliaan yang disebut di awal ayat ini, wahwal azizul hakim, kemuliaan yang berpaksikan kepada hikmah yang perlu kita tanam selalu dalam konteks kehidupan kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.